Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi pada subtopik 8.3. Sekarang kita tengok mengenai isotop. Yang pertama, isotop ialah atom daripada unsur yang sama mempunyai bilangan proton yang sama. Ini syarat yang pertama. Mempunyai proton yang sama tetapi bilangan neutron adalah berlainan. Okay? Jadi bila bilangan neutron berlainan, maka bilangan ataupun nombor nukleon pun adalah berbeza. Sebab nombor nukleon ialah bilangan proton tambahkan dengan neutron. Jadi bila neutron berbeza, nombor nukleon juga akan jadi berbeza. Yang kedua, sebagai contoh, hidrogen merupakan satu contoh unsur yang mempunyai 3 isotop. Seperti juga pada rajah jadual 8.5 di sini. Jadi kita ada hidrogen 1. Jadi bilangan protonnya 1, elektronnya 1. Nombor proton mesti tambah nombor elektron. Jadi konsep itu. Tapi bilangan neutronnya kosong. Jadi 1 tambah kosong dapat 1. Sebab itu dinamakan sebagai hidrogen 1, merujuk kepada nombor nukleon dia. Okay. Kemudian hidrogen 2, kita ada bilangan proton 1, bilangan elektron 1, bilangan neutronnya 1. Jadi 1 tambah 1 dapat 2 bilangan neutron, maka dinamakan sebagai hidrogen 2. Okay. Dan seterusnya kita ada hidrogen 3, protonnya 1, elektronnya 1, tetapi neutronnya adalah 2. Jadi 2 tambah 1 bersamaan dengan 3, maka dinamakan sebagai hidrogen 3. Okay. Di sini ada input ekstra ya, antara isotop hidrogen, peratus komposisi hidrogen 1 adalah yang paling tinggi, iaitu kira-kira 99.998%. Ini menunjukkan bahawa hidrogen yang satu ini yang biasa kita jumpa dalam kita punya silibus adalah hidrogen 1, iaitu 99.98% berbanding dengan hidrogen 2 dan juga hidrogen 3 komposisi dia ataupun jumlah kuantiti dia lah. Okey, sifat isotop. Isotop suatu unsur mempunyai sifat kimia yang berbeza, sifat kimia yang sama, kimia yang sama. Contohnya semua isotop hidrogen, itu hidrogen 1, 2 dan 3 mempunyai sifat kimia yang sama seperti terbakar dalam oksigen atau udara. Yang kedua, isotop suatu unsur yang mempunyai sifat fizikal yang berlainan. Contohnya hidrogen 1, hidrogen 2 dan yang 3 mempunyai jisim yang berlainan. Seperti tunjukkan pada jadual 8.6. Contohnya di sini kita ada hidrogen 1 atau nama lain dia protium. Jisim dia 1.6728 darabkan dengan 10 kuasa negatif 27 kg. Ini jisim dia. Dalam pengiraan jisim ini, yang ada jisimnya adalah proton dan juga neutron. Elektron ni terlampau kecil, 1/1000 lebih, 1000 saya lupa dah berapa. Jadi elektron tidak dikira dah dalam pengiraan jisim sesuatu atom. Okay, hidrogen 2 pula ataupun deuterium, dia ada 3.3443 darabkan dengan 10 kuasa negatif 27 kg. Kemudian hidrogen 3 atau tritium 5.0081 darabkan dengan 10 kuasa negatif 27 kg. Itu dari segi jisim dia. Okey, soalnya bilangan proton, bilangan neutron dan nombor nukleon adalah isotop. Nombor nukleon ialah jumlah bilangan proton dan neutron dalam nukleus atom. Dan yang kedua, isotop bagi suatu unsur mempunyai nombor nukleon yang berlainan. Kerana apa? Kerana nombor neutron yang berbeza. Yang ketiga, perbezaan nombor nukleon bagi isotop unsur yang sama adalah disebabkan oleh bilangan neutron yang berlainan dalam isotop unsur tersebut. Jadi, nombor nukleon bersamaan bilangan proton tambah bilangan neutron. Contohnya tunjukkan di sinilah. Kita ada karbon 12, karbon yang biasa kita jumpa. Kemudian kita ada karbon 14, karbon yang bersifat radioaktif. Jadi untuk karbon 12 bilangan protonnya 6. Untuk karbon 14 bilangan protonnya masih 6. Ini syarat pertama. Untuk menjadi isotop, syarat yang pertama mempunyai bilangan proton yang sama. Okey. Kemudian di sini bilangan neutron untuk karbon 12 6. Manakala untuk karbon 14 ada 8. Maka di sini adalah syarat yang kedua untuk menjadi isotop. Syarat yang pertama mempunyai bilangan proton yang sama. Syarat yang kedua mempunyai bilangan neutron yang berbeza. Jadi ini 6, ini 8. Dan nombor nukleon dia kita tambah proton 6 tambah neutron 6, maka kita akan dapat 12. Kemudian untuk karbon 14, proton 6 tambah neutron 8, kita dapat nukleon 14. Jadi ini yang membezakan di antara
karbon 12 dengan karbon 14. Okay, kegunaan isotop dalam pelbagai bidang. Jadi isotop unsur-unsur yang tertentu banyak digunakan dalam pelbagai bidang. Jadi kita tengok yang pertama, kegunaan isotop. Okey, yang pertama adalah arkeologi, terutamanya karbon 14 lah, digunakan untuk menentukan umur artifak-artifak. Kemudian dalam perubatan, contohnya kobalt, isotop kobalt digunakan untuk menghasilkan sinar radioaktif yang membunuh sel kanser. Digunakan untuk menentukan aliran darah dan sebagainya. Itu isotop natrium. Kemudian industri kertas juga digunakan lah. Sebab industri kertas ni menggunakan sinar alfa untuk menentukan ketebalan kertas. Jadi menggunakan isotop radioaktif juga lah. Teknologi makanan juga menggunakan bahan isotop. Geologi pun sama, penjanaan tenaga elektrik pun sama dan juga digunakan dalam pertanian. Jadi banyak kegunaan bahan isotop. Kita tengok sekarang secara lebih detail. Contoh isotop digunakan dalam kegunaan bidang tertentu. Okey, untuk perubatan, isotop iodin 131 digunakan untuk menghasilkan sinar gamma yang digunakan dalam rawatan kanser tiroid. Jadi tiroid ini memerlukan iodin untuk penghasilannya, maka sebab itu digunakan iodin 131 sebabnya dia akan diserap oleh kita punya kelenjar tiroid. Kemudian arkeologi, isotop karbon 14 digunakan dalam kaedah pentarikhan karbon untuk menentukan usia artifak dan bahan purba. Okey, penjanaan tenaga elektrik, isotop uranium 235 digunakan sebagai bahan api nuklear untuk menjanakan tenaga elektrik dalam stesen janakuasa nuklear yang diuruskan oleh IAEA, the International Atomic Energy Agency. Pertanian, isotop fosforus 32 atau karbon 14 digunakan untuk mengkaji kadar penyerapan baja fosfat, fosforus dalam tumbuhan hijau. Karbon 14 ini banyak digunakan untuk menguji laluan fotosintesis lah. Okey, teknologi makanan, isotop kobalt 60 digunakan untuk menghasilkan sinar gamma yang membunuh mikroorganisma dalam pemprosesan makanan. Ini proses pensterilan. Industri, kita ada isotop americium 241 digunakan untuk menentukan ketebalan kertas yang dibuat untuk menghasilkan sinar alfa lah. Kemudian untuk geologi, isotop karbon 14 digunakan untuk menganggar usia bahan fosil dengan proses pentarikhan karbon 14. Okey, sekarang kita tengok pada praktis 8.3 untuk menguji kefahaman dan ingatan kita dengan apa yang telah pun kita belajar. Jadi soalan yang pertama, A, berikan dua contoh isotop unsur logam, dan yang kedua, B, berikan dua contoh isotop unsur bukan logam. Yang kedua, nyatakan perbandingan antara sifat fizikal dengan sifat kimia bagi isotop satu unsur. Yang ketiga, apakah nombor nukleon. Yang keempat, lengkapkan jadual di bawah ini. Untuk karbon, contohnya isotop 12, bilangan proton yang berapa, bilangan neutron yang berapa, bilangan nombor nukleon yang berapa. Kemudian karbon 14, bilangan proton yang berapa. Karbon 14, bilangan proton berapa, neutron berapa, nombor nukleon yang berapa. Kemudian kita ada unsur bromin 79, bilangan proton yang berapa, neutron yang berapa. Kemudian bromin 81, bilangan proton diberikan 35, dan neutron yang berapa, nombor nukleon yang berapa. Jadi clue-nya ada sebenarnya. Clue-nya adalah yang pertama, contohnya pada nama bahan unsur tersebut lah. Contoh karbon 12, maka nombor nukleonnya 12 contohnya. Karbon 14, maka nombor nukleonnya 14. Yang kedua, kita dah belajar tadi dari segi nombor proton. Nombor proton untuk isotop mesti sama. Bersama. Contohnya bromin 79, bromin 81, nombor protonnya mesti sama. Yang kelima, nyatakan penggunaan isotop dalam bidang berikut. Kita ada pertanian, fosforus 32, arkeologi, karbon 14, dan perubatan, kobalt 60 lah. Jadi kamu boleh cuba jawab untuk uji kefahaman dan juga ingatan kamu. Selepas ini saya akan sediakan latihan Google Form lah untuk kamu jawab dan hantar kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.